Di pagi ni nak cerita syurga lah ya. Ndak ke tak ndak ni? Macam tak ndak aja apa ya. Kita nak cerita syurga. Buka pada muka surat belakang. Dia tak ada muka surat pun. Tengoklah mengenai dengan syurga. Nampak? Bukannya mula tu kemudian kan kita baca yang innal ladzina amanu tu kemudian. Itu muka surat yang pertama, mengenai dengan syurga dan nikmat-nikmatnya. Dalam syurga tu nikmat aja, tak ada penderitaan, tak ada kesusahan, tak ada kepayahan. Ya, tak ada penat, tak ada letih, tak ada ngantuk, tak ada tidur. Kalau nak tidur bukan kerana ngantuk. Ngantuk tu satu penderitaan. Kalau nak tidur, dia tidur aja. Boleh tidur dalam syurga, tapi kalau tak nak tidur pun boleh juga. Terpulang kepada kita, apa kita hendak boleh kita buat dalam syurga. Tak ada tanggungjawab, tak ada kerja, nikmat aja. You enjoy yourself every second. Bukan every minute pun, every second enjoy yourself. Tapi dalam dunia ni kenalah mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada tugas yang perlu kita buat ya. Nak masuk syurga bukan teruk penuh syaratnya. Dua aja, beriman dan beramal soleh. Itu aja. Wallazina amanu wa amilus solihat. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Senang ke susah? Senang ke susah? Tak jawab ni. Senang ke susah? Senang aja. Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu. Kalau senang, penuh surau kita ni pagi ni. 5 waktu setiap pagi penuh. Itu kalau senang. Itu menandakan susah. Kerana syurga tu amat lazat. Syurga tu amat sempurna. Syurga tu nikmat saja. Very, very, very precious. Jadi setiap sesuatu yang mahal tu, setiap sesuatu yang sedap tu, setiap sesuatu yang istimewa tu, tentulah payah nak dapat. Macam bunga juga. Nak mencari bunga orkid bukan senang. Nak pergi masuk hutan sana, nak dicari, dipilih dan sebagainya. Harga pun mahal kalau nak beli. Begitulah syurga tu. Kerana dia tu terlalu berharga. Sebab itu payah. Kena berjuang, kena berjihad, kena beriman, kena beribadat. Itu pun bukan tentu boleh dapat. Kerana syurga tu hak Allah Ta'ala. Nak dapat pula rahmat, baru dia layak masuk ke dalam syurga. Baik, kita baca senang. Saya merepek pun jangan jam boleh. Mengenai dengan syurga dan nikmat-nikmatnya, maka terdapat ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terkira banyaknya. Maknanya nikmat syurga tu tidak terkira banyaknya. Syurga tu boleh dikira ada 8 nanti syurga. Nikmatnya tidak terkira banyaknya. Iaitu apa yang nak ngiranya? Akal manusia tak dapat nak mengira banyaknya nikmat syurga tu. Terlalu banyak. Tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau ada lah ustaz mengatakan aku ada pernah tengok nikmat syurga, itu temberang je tu. Tak ada siapa yang boleh, yang ada pernah melihat nikmat-nikmat di syurga tu. Tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, indahnya, hebatnya, tak pernah terpandang oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Tak pernah didengar oleh telinga. Begitulah hebatnya. Desiran daun yang bergeseran antara satu sama lain tu mengeluarkan bunyi yang lebih merdu daripada gesekan biola. Siapa? Hamzah Dulmat. Kenal tak Hamzah Dulmat? Dia ngisi biola punyalah sedapnya. Tapi itu lagi sedap. Daun tu bergeseran antara satu sama lain tu. Lebih sedap lagi, lebih merdu lagi daripada tiupan saksofon. Siapa? Kasim Selamat. Betul. Ya itu yang saya nak tahu. Tak pernah dengar ke Kasim Selamat niup saksofon? Nonggin Tengku Zalehah dengarnya. Itu dia punya sedap. Itu nak menggambarkan keindahan syurga tu. Bunyinya tak pernah terdengar oleh telinga kita. Dan tak pernah terlintas di dalam hati kita.
seperti mana tidak lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini artinya firman Allah Ta'ala, ya, mesejnya dari Allah, teksnya dari Nabi. Itu sebab itu dipanggil hadis, ya. Hadis Nabi, hadis itu dipanggil hadis Qudsi. Yang berbunyi a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainur ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ini hadis Qudsi, ya. Artinya, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh siapa? Mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu yang soleh. Seperti nak soleh itu kita kena ikut Islam dalam segenap aspek kehidupan, baru dikira orang yang soleh. Semua nak ikut Islam, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, ada cara yang diajar oleh Islam. Kena ikut tu. Makan ikut Islam, minum ikut Islam, menguap ikut Islam, ikut Islam. Tahu ke ni? Ikut Islam, berpakaian ikut Islam, berekonomi ikut Islam, berinteraksi ikut Islam, kekeluargaan ikut Islam. Apa saja, whatever you do, mesti ikut cara Islam dalam semua bidang kehidupan. Jangan ada satu pun ketinggalan, baru dikira ibadah itu amal yang soleh. Ya. Bila amal soleh itu, baru layak masuk ke dalam syurga. Wallazina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat, amal yang soleh-soleh. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh di dalam syurga beberapa nikmat dan darjat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah mata tu tengoknya begitu indah, begitu cantik, begitu hebatnya, begitu sempurnanya keindahan syurga tu. Tak dapat nak digambarkan. Mun tak pernah tengok, apa nak digambarkan? Tidak pernah didengar oleh telinga pun tak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Tak dapat nak kita bayangkan. Saya cerita apa ni, dapat ke dibayangkan? Tak dapat. Begitu hebatnya, indahnya, tak dapat nak dibayang pun tak boleh. Kenapa lagi Allah Ta'ala berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Artinya di dalam syurga itu terdapat segala yang diingini nafsu. Apa aja teringin dapat dalam syurga. Nak makan, ada makanan datang. Nak minum, ada minuman datang. Nak minum whisky datang. Nak minum brandy datang. Dalam syurga boleh tak minum arak? Boleh. Itu sebab siapa minum arak dalam dunia ni, nanti dia tak merasa minum arak dalam syurga. Tak ada pula mabuk-mabuk tu. Di dunia ni minum segelas, mabuk setangki. Tapi di akhirat tak ada mabuk-mabuk, tak ada pening-pening, apa pun tak. Makin lama makin sihat, makin lama makin sihat. Kalau lelakinya dalam syurga umurnya berapa tahun? Tuan-tuan, berapa tahun? 10? 33 tahun, tambah 3 lagi. Kerana 33 tahun tu adalah kemuncak ketampanan lelaki. Kemuncaknya 33 tahun. Kalau dah 40 tu, dah jabik sikit. Tahu jabik? Dah tua sikit. Ini 33 tahun. Tahun depannya, berapa umur? 33. Tahun depan lagi? 33. Lagi? Lagi 100 tahun? 33 juga umurnya. Tak maunya tua-tua. Muda je. You will be young all the time. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak kata tak? Kalau perempuan berapa umur? Perempuan berapa umurnya? Sekitar 17 dan 18 lah. Itu kemuncak kecantikan wanita. Rupanya apa sahabat? Rupanya apa sahabat? Kalau perempuan semacam Siti Nurhaliza, Siti siapa? Zulaikha.
semacam Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, rupa dia lah. Kalau timah apa timah lah, kalau munah apa munah lah. Kalau enak apa enak lah, kalau etun apa etun lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Orang depan ni pula macam mana? Serupa? Secantik? Orang lelaki yang paling handsome dulu, kini dan selama-lamanya siapa? Nabi Yusuf. Macam Nabi Yusuf. Begitulah keadaan dalam syurga tu. Ya. Tak ada apa kecacatannya, tak ada apa namanya kepincangannya, tak ada apa handicapnya, tak ada. Sempurna aja. Ya. Itu dia keadaan dalam syurga tu, ya. Di dalam syurga itu terdapat segala yang diingini nafsu. Dalam dunia ni kita tak boleh ikut nafsu, kena lawan nafsu, ya. Nafsu nak begini-begini, kita kena lawan. Tapi di syurga kita mengikut apa saja kehendak nafsu. Lintas aja dalam hati datang apa benda yang kita hendak. Ya. Nak berjoget boleh tak dalam syurga? Boleh. Joget pula tu dengan bukan dengan menari joget, dengan bidadari yang cantik jelita. Bidadari dunia ni cantik juga, tidak marah dia mah. Cantik tak bidadari dunia ni? Cantik. Tapi cantik macam mana pun, Miss Universe pun, Miss Tapah pun, secantik mana, bila bangun pagi-pagi gisai mata ada apa? Ada taik mata. Elok benar ke taik mata tu? Korek hidung ada apa? Ada taik hidung. Laku kalau jual taik hidung. Dia Miss Tapah. Laku tak jual taik hidung ni? Tak laku, tak sampai siur. Korek telinga ada apa? Ada taik telinga. Derongin nampak apa? Taik gigi. Elok benar ke? Tu dalam perut ada apa? Ada tongnya, bawa ke sana kemari. Pergi sekolah bawa tong tu, pergi pejabat bawa tong tu, pergi ke balai polis bawa tong tu. Ke mana-mana pun bawa tong tu. Tong apa? Tong tai bawa ke sana kemari. Elok kan? Itu bidadari dunia. Tapi cantik. Itu bukan tak cantik, ya. Tak marah, dia dah menyolang mati tengok saya, nampak? Tapi bidadari akhirat mutahharah. Apa itu mutahharah? Suci. Walahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun. Bagi mereka itu pasangan-pasangan yang suci bersih, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Kemudian firman Allah lagi, mana kita lihat? Nanti yang tadi, ya, yang diingini oleh nafsu, yang sedap dilihat mata. Sedap ditengok mata tu seronok, makin tengok makin seronok, makin tengok makin khayal, makin tengok makin kagum, makin tengok makin terpegun. Begitulah hebatnya. Apa saja yang kita tengok semua indah-indah belaka. Ya, pemandangannya indah, bidadari-bidadarinya indah, mahliganya indah. Lagi apa? Kenderaannya indah. Apa saja dipandang makin lama makin terpegun kita. Yang sedap dilihat mata. Dan kamu di dalamnya kekal abadi, ya. Wa antum, dan kamu semua itu bukan semua orang yang masuk syurga itulah, ya. Itu kata wa antum fiha khalidun, dan kamu di dalamnya selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Itu dalam surah Az-Zukhruf, ya, ayat 71. Dan lagi firman Allah Taala, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairin asin ghairin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Mun tak hafal dah dengar-dengar macamnya. Kalau hafal action aja macamnya. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini aja orang yang dijanjikan syurga, ya.
Siapa hendak syurga, dia mesti menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni tuan-tuan dan puan-puan, di dunia pun dijanji Allah kebaikan, di akhirat pun dijanji dengan kebaikan. Di dunia pun kebaikan, di akhirat pun kebaikan. Allah berjanji nak membantu orang yang bertakwa aja. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Itu dalam dunia ni. Rezeki orang yang bertakwa pun dijamin oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Masyhur ayat ni. Apa keluarnya ayat ni? Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepadanya jalan keluar daripada sebarang masalahnya. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Saya teringat tok guru saya dulu. Orangnya dah tua, umur 100 tahun. Tapi mata tak ada baca komen lagi. Mana baca kitab yang kecil-kecil, urut tu dia tak ada pakai komen. Begitulah hebatnya. Allah bantu dia. Kemudian satu hari saya tengah ngaji depan dia, datang cucunya, "Tok, bak duit sikit. Opah nak beli apa ke entah, saya pun tak tahu." Saya ingat saya dengar masa tapi tak ingat dah. Dia pun ngeluar tali pinggang Mekah ni tu. Tahu ke tali pinggang Mekah? Dia keluarkannya duit tu, buat kesui-kesui not 50 belakang tau. Saya masa itu cikgu, gaji 1000 lebih masa tu. 1000 lebih masa tu hebatlah ya. Terbeliak mata saya tengoknya, ya Allah, berkesui-kesui duitnya. Dia bukan belanja pun. Dia duduk di masjid tu, hari-hari ada orang ngantor nasi lemak lah, ngantor roti canai lah, ngantor teh lah. Dia duduk dalam masjid tu sebelum subuh lagi dah pergi dalam masjid tu, tinggal dalam masjid tu sehari suntuk sampai malam, baru dia ambil dia cucunya balik, baru dia balik ke rumah. Dia dah meninggal dah 100 tahun lebih. Saya ngadap dia lah setiap hari tu, baca Aqidatun Najin, baca macam-macam kitab baca depan dia tu. Itulah keadaan guru saya tu. Kenapa? Rezekinya dia pun tak tahu dari mana datangnya. Tengah sedap ngaji tu dah datang satu orang, datang bawa Volvo datang. Besar punya Volvo. Pergi jumpa dengan dia. Tak buat sembahyang hajat. Minta dia sembahyangkan hajat. Anaknya dah lari. Lepas saya tu. Dia pun nyorongin je, insya-Allah leh katanya. Lembut dia cakap, insya-Allah leh katanya. Lepas tu dia baginya envelope. Agaknya sekupang keisi envelope tu. Tuan-tuan, agaknya berapa duit? Saya tak lah tengok berapa duit, tapi agak-agak lah berapa duit agak dalam tu. Korang-korangnya 50 agaknya lah ya. Itulah dia rezeki dia. Dia bukan kerja apa dah. Kerana dia dapat rezeki dari sumber yang dia pun tak sangka dari mana datangnya. Itu syarat dia mesti bertakwa. Dia ulama. Itu sebab ulama-ulama, ada ke pernah kita tengok ulama tu mawat burung duduk tepi jalan? Ada ke? Tolong kami, bantu kami ulama melepik sagu. Ada? Mana ada ulama-ulama? Cuba tengok. Sebut je mana-mana ulama dalam Malaysia dan juga luar negara. Semua hidupnya senang, semua hartanya banyak juga ya. Allah bagi rezeki dari sumber yang dia tak tahu. Syarat bertakwa. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah janjikan syurga. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada dalam keadaan yang amin. Amin tu apa? Selamat. Dalam keadaan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Dijanjikan syurga bagi orang yang bertakwa. Ini pun betul ya. Wa'idal muttaqun baginya untuk orang-orang yang bertakwa, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya sangat manis. Sungai-sungai itu airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Itu sungai-sungai dalam syurga.
Bukan sampai sungai dunia ni ya, sampai siu minum pun keruh jaya ni. Ini lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Madu apa rasanya? Manis ke tak? Madu manis ke tawar? Manis ke pahit? Ngapa dia main tak nak madu? Patutnya manis tu tak lah. Tapi sebut madu menyolang macam marah itu melawak je, jangan marah ya, jangan menyolang macam nak saya. Ada seorang ustaz tu, Ustaz Hazlan namanya. Isteri dia sendiri minangkan madunya tau. Isteri dia pergi minangkan madu tu. Ni lagi dah kahwin dah pun. Tu Ustaz Hazlan, bukan Ustaz Ibrahim ya. Ustaz ini pun aku ikut mana tahu kan ya? Saya tak tahulah. Ya, boleh insya-Allah ya. Insya-Allah kan tak? Ya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Sungai-sungai ya, yang airnya sangat manis, tidak masin. Sungai-sungai daripada air susu. Itu sungai lagi. Dia sungai tu ada 4 jenis sungai. Yang pertama air biasa macam ni. Ya, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Yang kedua sungai susu tu. Nak sungai apa? Nak susu apa? Susu Cak Junjung, sungai Cak Junjung. Ya, susu apa lagi nak? Everready, sungai Everready. Lagi? Susu apa nak? FN, sungai FN. Susu apa nak lagi? High Good, sungai High Good. Lagi? Susu apa nak lagi? Semua ada apa-apa nama susu, kabur aja apa. Susu Dutch Lady, sungai Dutch Lady. Begitulah. Susu. Tak ada pula masam-masam. Tak ada pula basi-basi. Sentiasa fresh saja. Itu sungai ya. Cedok aja di bawah syurga tu. Lagi nak sungai apa? Ada lagi yang ketiga, sungai madu. Madu tu sungai tu madu. Cedok aja. Hari ni madu kalau besar ini botolnya berapa duit harga? Berapa duit harganya? Paling korang 60 70 harganya. Kalau madu asli tu lah. Yang RM10 tu ada juga. Saya pun ada jual sebenarnya. RM10 je. Ini asli punya, paling koman 60-70 ringgit tau. Sana esok di syurga esok ceduk aja, free of charge. Itu sungai madu. Dan yang keempat sungai apa? Sungai arak. Nak apa sungainya? Nak whisky, sungai whisky. Nak brandy, sungai brandy. Nak toddy, sungai toddy. Nak Guinness stout, sungai Guinness stout. Nak apa lagi? Nak konyak, sungai konyak. Nak vodka, sungai vodka. Tengok, terror ada ustaz ni. Nama arak pun hafal. Itu sungainya. Baik. Tidak masin, sungai-sungai daripada air susu dan tidak berubah rasanya. Susu tu tak ada berubah rasanya. Sungai-sungai daripada khamar. Khamar tu arak lah. Daripada arak. Yang amat enak, sedap lah tu. Dalam dunia ni entahlah, saya tak tahu sedap ke arak ni. Tak tahu, mana tahu kan? Kalau ada yang tahu lah tu. Yang amat enak untuk para peminumnya, dan sungai-sungai daripada madu yang jernih, suci, yang ditapih. Udahlah, suci ditapih pula lagi. Begitu janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang dapat syurga. Syekh Mahyuddin Ibnu Al-Arabi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Futuhatul Makkiyah berkata, ganjaran bagi orang yang melakukan amal soleh dan bertakwa kepada Allah Ta'ala di dalam syurga ialah 100 darjat. 100 pangkat. Tingkatan pangkat tu 100. Itu 100 darjat. Dalam dunia ni berapa pangkat? Jawatan polis lah. Berapa pangkatnya? Daripada private sampai ke atas KPN. Berapa pangkatnya? Ada 100? Habis-habis 20 kau ya. Private, lance corporal, sarjan meja. Betul? Sub inspector, betul? Inspector, atas lagi apa? Betul apa? ASP, betul? Saya dah tak tahu dah. ASP lagi? DSP. Itu sampailah KPN. Berapa? Habis-habis 20. Ini 100 darjat pangkat. Ialah 100 darjat katanya. Kata di Syekh Mahyuddin. 100 darjat. Ini terdapat di dalam setiap syurga. Yang 8, syurga tu ada 8 tuan-tuan ya. Ada 8 syurga tu. Syurga yang 8
Mana kita? Dalam syurga yang 8 yang tersebut di dalamnya dalam Al-Quran, disebut namanya dalam Al-Quran. Ya, apa namanya? Yang pertama syurga Firdaus. Yang kedua namanya Jannatun Na'im. Ini susunannya tak ada ikut apa urutan ya. Saya mana ingat je. Yang kedua Jannatun Na'im. Yang ketiga Jannatun Adnin. Ain dal nun ya, Adnin. Yang keempat Darussalam. Yang kelima Darul Jalal. Yang keenam Darul Khuld. Yang ketujuh Darul Qaror. Yang ke-8 Jannatul Ma'wa. Ya, bukan Ma'wa ya, Jannatul Ma'wa. Itu 8 syurga. Hendak yang mana? Tuan-tuan, hendak yang mana? Perempuan hendak yang mana? Mana-mana pun tak apa. Ya Allah, orang hendak semua lah. Mungkin kita di sana esok berapa lama? Berapa lama kita di sana esok? Kekal forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Kalau dah banyak, kejap-kejap sini, kejap-kejap sini, kejap-kejap sini. Ya. Itu enggak semua tu. Itu dia ya, 8 syurga yang disebut dalam Quran tu ya. Setiap darjat dalam tiap-tiap syurga itu mengandungi beberapa buah syurga. Syurga dalam syurga. Dalam satu syurga. Berarti setiap satu daripada 8 syurga itu mengandungi 100 buah syurga. Semuanya ada berapa? Ada 8 syurga. Tiap-tiap syurga ada 100. Berapa semua? 800 syurga. Darjat yang paling tinggi ialah syurga yang bernama Wasilah. Itu untuk Nabi Muhammad saja. Itu yang kita baca Al-Fadilah Al-Wasilah Wal-Fadilah. Ada lepas azan kan doa kan? Berilah kepada Nabi Muhammad itu wasilah, yakni kedudukan yang tinggi yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya kamu tak memungkiri janji. Itu wasilah namanya. Iaitu khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk dia aja, bukan untuk kita ya. Yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengiringi lepas itu syurga Adnin katanya, Adnin betul ya. Seperti firman Allah Taala. Ini dia firman-Nya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asawir min zahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqah. Surah Al-Kahfi ya. Suratul Kahfi ayat 30 dan 31. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh itu syaratnya amal soleh ya. Amal soleh itu apa? Ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara mesti ikut cara Islam. Yang kita wirid tiap malam tu, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup yang diredai Allah hanyalah cara hidup Islam. Lain-lain semua Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kita menjaga nak untung ke nak rugi? Nak untung. Siapa nak rugi, tak usah ikut cara Islam. Ekonomi tak usah ikut Islam.
kenduri kenara tu saya ikut Islam. Bila nikahkan anak ke maksudnya ada apa? Ada karaoke. That's the way I like it. Rugilah tu. Dapat rugi. Ya. Saya tak tahulah, saya tak pernah pergi orang kahwin di sini ya. Ya ke tak? Bila kahwin je deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Bahagia apa masuk neraka? Yo. 5,000 dia ngeluarkan duit menyewa kugiran. 5,000 lah dia ngeluarkan duit beli tiket neraka tak betul ya? Neraka. Inilah dia tuan-tuan. Kena ikut cara Islam. Kalau tidak rugi orang yang begitu tu. Pakaian kena ikut Islam. Cara hidup kena ikut Islam, keluarga kena ikut Islam, perhubungan suami isteri kena ikut Islam. Apa saja mesti ikut Islam. Kerana ini perintah Allah, bukan perintah Haji Ibrahim. Perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Jangan kamu ikut bisikan-bisikan dari syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Yang nyata itu salah teruk benar. Itu siapa tu? Syaitan tu. Buatlah sikit-sikit. Time semayang kita semayang lah. Lepas semayang ambil lah nombor ekor. Itu siapa nyuruh tu? Syaitan nyuruh tu. Mesti ikut Islam segala-galanya. Everything you do must be in intended with the Islamic rules. Tak faham-faham idak-idak lah. Apa saja yang kamu buat mesti mengikut cara hidup Islam. Kalau tidak masuk syurga, ni cerita syurga ni. Kalau tak nak, tak apalah. Kalau ada orang tak nak kan? Lantaklah kalau tak ada aku, siapa yang masuk neraka? Ada orang cakap apa tu? Kita ni 40 beria benar datang subuh ni supaya jangan masuk neraka lah. Itu sebab kita selalu doa wa qina azaban nar. Apa artinya? Jauhilah kami daripada api neraka. Wa qina azab, lindungilah kami daripada api neraka. Baik. Itu dia. Mereka memperolehi syurga-syurga yang lebih tinggi yang bernama Jannatun Adnin. Dan Jannatun Adnin. Itu orang nama Adnan. Dan nama Adnan tak? Itu nama syurga lah tu. Jannatun Adnin namanya. Kemudian yang mana di bawah syurga mereka mengalir sungai-sungai. Mereka diberi pakaian berupa gelang-gelang emas dan perak. Orang lelaki pakai gelang tau, orang perempuan pakai gelang kan. Orang lelaki pun pakai emas, pakai perak. Dalam dunia ni orang lelaki boleh ke tak boleh pakai emas? Tak boleh, tapi di syurga esok pakai emas, gelang perak. Bila berjalan krong bunyi gelang tu tau. Pakaian pun 70 lapis tau. Di dalam syurga tu 70 lapis, 70 warna. Dalam dunia ni kalau 3 lapis pun gila kata dia. Dalam syurga tu 70 lapis berbagai-bagai warna. Kemudian mereka diberi pakaian berupa gelang-gelang emas dan perak. Mereka memakai pakaian yang hijau. Pakaiannya pun hijau, tengok. Tengok ustaz datang pakai apa? Okey, pakaian syurga tu. Pakaian yang Rasulullah suka. Paling suka Rasulullah pakai ialah pakaian yang hijau. Tapi baginda melazimkan memakai putih. Tengok ustaz putih pakai nampak? Itu lazim pakaian Rasulullah. Okey, itu bukan. Jangan pergi balik kejap nukar baju pula, tak apa tak payah ya. Itu pakaian syurga. Daripada sutera yang nipis. Dalam dunia ni orang lelaki boleh tak boleh pakai sutera? Tak boleh, haram. Sebab itu siapa memakai sutera di dunia ini nanti tak dapat sutera di akhirat. Orang lelaki je, perempuan harus boleh pakai sutera. Kenapa? Orang lelaki tak boleh. Yang nipis dan sutera yang tebal. Sukatilah nak nipis ada sutera nipis, nak tebal ada sutera yang tebal.
serta mereka bersandar di ranjang-ranjang daripada emas. Ranjang tu apa? Katil-katil lah daripada emas. Di ranjang-ranjang emas. Dan perak, bertakhtakan manikam. Manikam tu mutiara-mutiara lah, ataupun apa, permata-permata, itu manikam namanya. Bukan nama orang manikam tu, orang India ada ke nama manikam. Kawan saya ada seorang namanya manikam, bukan. Itu permata-permata di syurga yang indah-indah. Itulah pahala yang senikmat-nikmatnya, yang atas sekali, yang top sekali. Ini dia pahalanya. Dan sebaik-baiknya yang menyertai mereka. Ini janji Allah Ta'ala. Allah adakah pernah mungkir janji? Tuan-tuan, perempuan, mana pernah mungkir janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Lagi apa janji Allah tentang surga ni? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Tengok laju aja baca, jangan apa? Hafal. Laju aja dia baca, kalau tak hafal tongkok bunyi. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh. Tuan-tuan tengok, perhatikan ayat-ayat ni ya. Mesti kalau beriman diikuti dengan amal soleh. Iman saja tak cukup. Beriman dan beramal soleh. Sebab itu ta'rif iman tu tasdiqum bil qalb, wa iqrarum bil lisan, wa amalum bil arkan. Sempurna iman itu apabila dia membenarkan dengan hatinya, kemudian melafazkan dengan lidah, ketiga dengan melakukannya dengan anggota. Baru sempurna iman itu. Jadi sebab itu dia iman saja tak ada. Dia mesti diikuti dengan wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Bukan setakat percaya saja. Aku percaya tapi tak nak sembahyang. Aku percaya tapi tak nak nutup aurat. Aku beriman kata, tapi nyemur kain. Nyemur kain apa? Ketang dada. Tahu ke ketang dada? Itu bukan orang beriman namanya tu ya. Jadi orang yang beriman dia mengerjakan apa yang diimani. To believe is to practice. Faham ke ni? Kalau kamu percaya, kamu akan amalkan. Itu erti beriman. Kalau tak percaya, if you don't practice, that means you don't believe. Kalau kamu tak buat, artinya kamu tak percaya dengan hukum itu. Orang yang tak nak menutup aurat tu, dia tak percaya dengan hukum menutup aurat. Orang yang tak semayang tu, dia tak percaya dengan hukum semayang. Kalau dia percaya, dia mesti buat. Itu logik akal boleh menerima itu. Ini sebab innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan yang soleh, melakukan amal soleh, kanat lahum, bagi mereka itu apa yang dapat? Jannatul firdausi nuzula. Mereka memperolehi syurga yang bernama Jannatul Firdaus sebagai tempat kediaman mereka. Khalidina fiha, apa artinya? Kekal mereka di dalamnya, mereka kekal abadi di dalamnya. La yabghuna anha khiwala, dan serta mereka tidak mahukan gantian daripadanya. Udah dapat Jannatul Firdaus tu, tak nak ganti lain dah. Udah seronok, udah apa? Udah sebati dengan Jannatul Firdaus tu. Tak nak yang lain-lain dah. Cukuplah katanya. Kerana syurga yang paling tinggi namanya Jannatul Firdaus. Paling banyak nikmatnya di Jannatul Firdaus. Kemudian di bawah Jannatul Firdaus tu namanya Jannatul Khuld. Diiringi pula dengan syurga Jannatul Khuld, seperti mana firman Allah Ta'ala, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha tilka uqbal ladzi nattaqaw wa uqbal kafirinan
nar. Ya, itulah syurga yang bernama Jannatul Khuld. Apa kata khuld? Kekal, nikmat-nikmatnya kekal. Ingat Nabi Adam, kata iblis, kamu kalau makan buah ini, kamu akan kekal dalam syurga. Apa nama buah yang dekat bawah di iblis? Khuldi. Sebenarnya bukan namanya khuldi, iblis yang menggelorkan buah tu buah khuldi. Pokok tu pokok khuldi. Ya. Allah tak sebut pun. Allah sebut pokok ini je. Ini pokok. Jangan kamu hampir kepada ini pokok. Itu Allah sebut dalam Quran. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu berdua jadi orang-orang yang zalim. Allah sebut pokok ini aja. Iblis yang datang jumpa pada Adam. Kamu tahu tak nama pokok ini? Kata. Mana aku tahu, kata Nabi Adam. Inilah namanya pokok khuldi. Kalau kamu makan buahnya, pokok khuldi itu buah apa? Pokok khuldi buahnya buah apa? Buah khuldi lah. Pokok jerin buahnya apa? Buah jerin lah. Pokok durian buahnya apa? Buah durian lah. Mana ada pokok durian buah manggis? Pokok khuldi buah khuldi lah. Ada ke pokok lain buah lain? Ada ke tak ada? Ada. Tahu? Pokoknya pokok kabung, buahnya buah apa? Ya Allah, dia tak tahu buah kabung apa? Buah pokok kabung apa? Buah kantor. Ya? Itu aja melawak itu ya. Pokoknya pokok kabung, buahnya buah kantor. Tapi pokok khuldi buahnya buah khuldi lah. Ini kata iblis, kamu makan buah ini, kamu akan kekal dalam syurga. Dibaling di Adam dia dengan batu, lari dia. Bila lari dia pergi jumpa isteri Adam. Siapa isterinya? Hawa. Hawa katanya. Apa kata dia Hawa? Kamu tahu tak nama pokok ini? Mana ayah tahu benar. Inilah dia pokok khuldi, buahnya buah khuldi. Kalau kamu makan buahnya nanti kamu akan kekal dalam syurga. Iya ke? Kata iblis. Ya. Kata. Kalau begitu aja kena makan lah. Lah kata. Dia pun capek nak makan. Nanti kata iblis, jangan makan dulu. Kalau kamu makan, kamu seorang aja kekal dalam syurga. Adam, suami kamu takkan kekal dalam syurga kalau dia tak makan. Hati Adam pun kena makan ke? Lah kata. Nanti balik kan saya pujuk dia. Ayah pujuk dia. Dia tak ada sebab. Saya ayah. Nanti balik Adam kan ayah pujuk. Ya. Balik aja Nabi Adam. Mulalah Siti Hawa mujuknya. Abang Adam. Orang lelaki ni kalau pujuk bunyi itu tahu apa jadinya? Lenyo dia mah. Tak percaya pujuk nak. Yang depan-depan ya. Lenyo. Marilah makanlah buah ni Abang Adam. Saya sayang Abang Adam kalau makan bersama dengan saya. Kita akan kekal dalam syurga tahu. Adam sudah baru lepas membaling iblis dengan batu. Tapi dengan pujukan isterinya, lemah lenyo jadinya. Dia pun makan. Makan bersama dengan Hawa makan. Dua-dua makan. Habis. Lucut pakaiannya. Terpaksa mengambil daun-daun kayu syurga tu untuk menutup aurat mereka. Itu sebab dia terkeluar daripada syurga. Jangan pula esok di akhirat besok kita pergi jumpa Adam, kamu punya pasal lah aku dunia dulu. Jangan ya. Itu cerita tu Allah cerita kepada kita untuk mengetahui apa dia peristiwa-peristiwa yang berlaku ya. Jangan pula esok kamu pasal aku masuk dunia, kalau tidak aku terus dalam syurga tahu. Tak ada ya. Memang kita ni Allah dah tetapkan berada di dalam dunia. Dan di dunia ni pula ada tugas. Bila kita jalan tugas kita dengan sempurna, dengan baik, apa janjinya? Syurga. Jadi kalau tidak syurga, kena dah buat. Jadi orang-orang yang bertakwa ya. Baik. Jadi itulah syurga yang bernama Jannatul Khuld, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Kepada Allah Ta'ala. Yang berjanji itu Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa ya. Bertakwa itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nak takut hanya kepada Allah aja. Bukan takut kepada yang lain ya. Itu dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan bertakwa kepada manusia, tak boleh. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, balik sungai juga.
Pasal apa banyak benar kali sebut sungai syurga, ada sungai syurga, ada sungai. Pasal apa? Ini untuk orang di Timur Tengah tu, orang Timur Tengah tu kalau nyebut air macam. Kalau sebut air di padang pasir tu macam. Meleleh lah air dia. Mereka suka seronok bila dengar air tu. Sebab itu syurga mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka susah nak dapat air. Jadi bila sebut sungai tu seronoklah mereka. Macam tu. Itu janji manis dari Allah kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Makannya sentiasa kekal. Makanannya sentiasa kekal. Kekal apa? Sedapnya tu kekal. Sekali makan, ya, sedapnya tu seluruh anggota merasa sedap. Kulit merasa sedap, rambut merasa sedap, kuku merasa sedap, seluruh badan tu merasa sedap. Makanan dunia ni macam mana? Bila kita makan, sedap ke tak? Sedap lah, tapi mana sedap?